Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Seorang sahabat dan subscriber channel ini ada menghantar satu video kepada saya. Video daripada Ustaz Syarhan Syafi'i yang terkenal dengan perubatan ruqyah. Sebenarnya saya telah menonton video berkenaan lama dah, tapi saya tak berhajat untuk membuat sebarang video reaction atas beberapa sebab. Antaranya, saya tak berminat untuk mempopularkan amalan pelik-pelik yang sering dibawa oleh Ustaz Syarhan, yang akhirnya diambil oleh sebahagian pihak yang tak bertanggungjawab untuk dijadikan amalan. Tetapi apabila ada permintaan daripada sahabat-sahabat, maka hari ini kita berikan sedikit ulasan insya-Allah. Sebelum itu, jom kita tonton video berkenaan. Dia tolong dengar. Saya bagi tahu kaedah, balik buat. Terutama mak ayah rumah yang sakit lutut tu. Tolong dia. Ni pokok aloe vera. Tolong faham ni. Tak faham saya tak ijazah. Ni pokok aloe vera. Nak ambil pokok aloe vera buat ubat, kena minta dengan penjaga pokok. Siapa dia jaga pokok? Yes, tuan rumah saya tahu. Mu kena minta dengan tuan rumah. Pandai mau jawab. Tak minta dengan tuan rumah, kena air panas tak belakang mu. Maksud saya bukan tuan rumah. Ni Nabi mana yang jaga tumbuh-tumbuhan? Nabi mana yang jadi duta tumbuh-tumbuhan? Sebab tu mu ambil daun, ambil akar kayu, buat ubat tak pernah jadi ubat. Mu tak bagi tahu pun, tak bagi salam pun pada penjaga pokok. Nak jadi ubat lagu mana? Nasib baik masuk tazkirah hari ni boleh tahu juga. Nabi mana? Nabi Sulaiman jin, angin. Mikail malaikat, bukan Nabi. Tu tak tanya 25 rasul lagi tu. Tak tanya rukuk Islam lagi, tukar rukuk negara. Memang patut kamu tak tahu sebab kamu kerja kat Sirim. Benda-benda lagu ni kamu tak ambil tahu, tak apa. Tapi dalam perubatan, orang macam saya kena ambil kisah ni. Siapa jaga tumbuh-tumbuhan itu? Nabi Ilyas alaihissalam. Bagi salam pada Nabi Ilyas lagu mana? Ikut saya baca. Salamun ala Ilyasin innahu min ibadinal mu'minin. Salam sejahtera ke atas Nabi Ilyas. Sesungguhnya dialah hamba-Ku yang baik. Panjang usah ayat ni tak ingat tak apa. Assalamualaikum ya Ilyas. Cukup dah. Nak potong pokok tu, Assalamualaikum ya Ilyas. Nabi Ilyas tak jawab, Waalaikumsalam. Kalau jawab dengan pasu-pasu, mu tendang. Mu kata pokok tu berantu. Faham sangat ni? Okey. Ambil pisau. Ni nak buat ubat ni. Potong pokok aloe vera tadi biar sama rapat dengan tanah. Sebab kita daripada tanah. Potong pokok aloe vera ni dia macam batang pisang, macam batang keladi, dia tak keras. Sekali potong je. Biar pisang tu kena tanah, kena lendir. Faham? Okey. Kamu ambil pokok aloe vera tadi. Dibalikkan. Kamu tekan tengah ni ada apa? Ada air, cecair tu air. Air pula siapa pula jaga air? Nabi Khidir. Bagi salam pula pada Nabi Khidir. Assalamualaikum ya Khidir fil alamin. Okey, baik, kita dah dengar satu video daripada Ustaz Syarhan. Di dalam video ni, Ustaz Syarhan mendakwa beberapa perkara. Yang pertama, nak ambil pokok aloe vera buat ubat, kena minta dengan penjaga pokok. Siapa penjaga tumbuh-tumbuhan? Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian disebut lagi siapa pula yang jaga air? Disebut Nabi Khidir. Bagi salam kepada Nabi Khidir, bagi salam kepada Nabi Ilyas. Saya sebenarnya tak ada masalah dengan kaedah rawatan yang saya nampak tadi kan. Ambil aloe vera tu, potong, kemudian ambil dia punya
cecair yang ada di dalam aloe vera tu, saya tak kisah dengan rawatan-rawatan yang mungkin dilihat sebahagian orang sebagai pelik. Saya tak kisah. Seperti mana yang biasa diajarkan oleh Ustaz Syarhan di dalam video tadi, untuk ubat sakit lutut menggunakan pokok aloe vera. Bahkan aloe vera itu sendiri memang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ubat beberapa sakit. Antaranya untuk ubat sakit mata, dan hadisnya sahih. Anda boleh rujuk kitab-kitab hadis dalam bab ni. Aloe vera dalam bahasa Arab disebut sebagai as-sabir, dan ia memang salah satu daripada bahan-bahan ubat-ubatan zaman Nabi SAW. Jadi isu kita bukan pada penggunaan aloe vera sebagai ubat, tetapi isu kita adalah isu sandaran kepada agama, sandaran kepada Nabi Ilyas, sandaran kepada Nabi Khadir alaihi salam. Isu aloe vera sebagai ubat kita serah kepada saintis yang mahir dalam ubat-ubatan untuk membuat penilaian. Di dalam video Ustaz Syarhan ada beberapa isu penting yang boleh diangkat, iaitu yang pertama, sangkaan bahawa Nabi Ilyas dan Nabi Khadir masih hidup. Yang kedua, meminta kepada penunggu atau penjaga alam. Pertama, sebelum ini saya telah jelaskan bahawa Nabi Khadir alaihi salam telah meninggal dunia. Anda boleh rujuk video berkenaan di link di atas ni. Saya juga letakkan pada bahagian description bagi memudahkan anda membuat rujukan. Saya telah berikan hujah-hujah daripada kefahaman ulama kita menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, pandangan tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari, Humaidi, serta saya berikan hujah-hujah logik yang insya-Allah masuk akal. Saya minta anda rujuk dalam video berkenaan, saya minta anda rujuk buku Al-Manarul Munif yang telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu Malaysia untuk dijadikan rujukan dalam bab ini. Tetapi di dalam video ini saya tambah satu lagi kenyataan ulama muktabar kita, iaitu kata-kata Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dia sebut, kami telah sebutkan pandangan-pandangan yang menyatakan pertemuan tahunan antara Ilyas dan Khadir pada setiap bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Kedua-duanya melaksanakan haji setiap tahun, meminum air zam-zam yang cukup mengenyangkan sehingga tahun berikutnya. Demikian juga pertemuan di Arafah setiap tahun. Semua itu kami telah jelaskan bahawa ia tidak sahih sikit pun. Bahkan dalil yang kukuh ialah Al-Khadir telah meninggal dunia, demikian juga Ilyas alaihimassalam. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Bidayah wan Nihayah, jilid yang kedua, muka surat 274. Daripada kenyataan ini jelas bahawa Nabi Ilyas dan Nabi Khadir telah meninggal dunia. Tiada dalil yang kuat lagi melainkan dalil ini sahaja. Maka dakwaan yang menyebutkan tentang boleh bagi salam kepada Nabi Khadir, salam kepada Nabi Ilyas alaihi salam, seolah-olah mereka itu berada pada ketika itu, ia adalah kenyataan yang sangat tersasar. Kedua, apabila kita telah mengatakan bahawa Nabi Ilyas dan Nabi Khadir telah meninggal dunia, maka tiada syak lagi bahawa apa yang dipohon oleh orang atas nama mereka berdua bukanlah hakikat Nabi-Nabi itu, melainkan itu adalah panggilan-panggilan kepada rijalul ghaib daripada kalangan jin. Ia adalah seruan yang tak dibenarkan oleh agama. Allah mencela orang yang menyuruh jin di dalam firman-Nya, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Anda boleh rujuk dalam surah Jin ayat 6. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak tersembunyi lagi bahawa meminta perlindungan dengan jin, yakni meminta perlindungan kepada selain Allah, adalah syirik dan kufur. Anda boleh rujuk tafsir Al-Qurtubi muka surat 19 jilid ke-10. Mereka yang cuba untuk mendapatkan khidmat jin biasanya beranggapan bahawa jin mengetahui tentang perkara-perkara ghaib. Dalam hal ini disebutkan nama Nabi dengan tujuan yang sama. Sedangkan pada hakikatnya, jin tidak mengetahui perkara ghaib. Hal ini jelas seperti mana yang berlaku dalam kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala sebut, falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labisu fil adzabil muhin. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian kepada Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematian baginda melainkan semut putih anak-anak yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila dia tumbang, Nabi Sulaiman tumbang, ternyatalah kepada golongan itu bahawa kalaulah mereka mengetahui perkara yang ghaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam kerja berat yang hina. Surah
Sabah ayat 14. Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, dia sebut lagi, dia kata lagi, nyatalah bagi kita bahawa jin dan manusia tidak mengetahui perihal ghaib. Dan bahkan Al-Asbagh berkata, telah sampai kepadaku bahawa tongkat itu tegak selama setahun, lalu menjadi rapuh, dan akhirnya Nabi Sulaiman AS rebah tersungkur. Ini senada dengan ucapan ulama salaf yang lain. Ini menunjukkan jin tidak mengetahui perkara ghaib. Hal ini berdasarkan kepada beberapa riwayat secara marfu' yang telah dinyatakan. Anda boleh rujuk dalam tafsir Quranul Azim, muka surat 638 jilid yang ketiga. Maka perbuatan yang ditunjukkan oleh Ustaz Syarahan itu tidak dibolehkan. Sepatutnya ia dijauhi oleh muslim mukmin yang sebenar-benarnya. Apatah lagi amalan itu tiada sandaran daripada mana-mana nas, Al-Quran, As-Sunnah, bahkan amalan para ulama muktabar kita. Perbuatan meminta kepada penjaga tumbuh-tumbuhan, penjaga air selain Allah, ini adalah perbuatan khurafat yang berasal daripada kepercayaan masyarakat Melayu dulu-dulu yang percaya kepada semangat ruh dan semangat alam semula jadi. Lalu mereka melakukan pemujaan untuk menghormati semangat-semangat tersebut. Kepercayaan ini ada kaitannya dengan animisme, iaitu kepercayaan bahawa setiap benda, batu, pokok dan sebagainya mempunyai semangat roh yang menjaganya. Cuma kalau dulu apa yang dimaksudkan dengan semangat roh itu ialah jin, syaitan, hantu. Dan hari ini orang dah tukar daripada semangat roh yang difahami jin, hantu, syaitan itu, ditukar pula kepada nabi, malaikat, sesuai dengan kefahaman masyarakat yang hari ini yang dah masuk Islam dan dekat dengan agama Islam. Dan sekarang ini percaya kepada hantu dilihat begitu kolot dan tidak sesuai dengan zaman, tak sesuai dengan model kemodenan hari ini. Jadi ditukar kepada nama-nama itu kepada nama nabi dan malaikat. Tapi hakikatnya amalannya masih sama. Hanya nama saja yang berubah. Amalan tetap sama. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu daripada video hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.